Boleh. Haji Abdul Qadir tolong bacakan doa pembukaan. Okey, boleh. Boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilham malaikati kutur wa ilhal malaikati muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma rfaqna wa rafaqna wa sarifna bil ilmi nafiq وانفق به أنفسنا وأخلنا وأضراننا وديارنا وجميع المسلمين يا إله العالمين. اللهم اهدنا بهداه واجعلنا ممن واجعلنا ممن يصارح في رضاك ولا تولنا ولا ينسوك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Okey, terima kasih kepada Haji Abdul Qadir, rakan kita daripada negara jiran Singapura, yang telah memulakan sesi kita dengan pembacaan doa pembukaan. Semoga dengan doa tadi kita mengharapkan Allah akan sentiasa membantu dan membuka jalan minda dan hati kita untuk kita mendapat cara-cara menguasai bahasa Al-Quran, dengan tujuan kita nak menjadikan dia panduan hidup. Selepas itu kita akan bertujuan untuk berkongsikan ilmu Al-Quran ini kepada masyarakat keseluruhan di Malaysia. Sekarang ni di Malaysia dan Singapura kita belum lagi masuk menjemput rakan-rakan di Brunei dan juga Indonesia. Mungkin tahun 2025 nanti kita buat strategi macam mana nak menjemput rakan-rakan kita di Brunei dan Indonesia. Buat masa sekarang ni kita masih lagi fokus kepada Malaysia dan Singapura. Okey, saya terus buat perkongsian skrin dan kita memaparkan ataupun memperlihatkan ayat ke-21 dan surah Al-Baqarah tu dengan menggunakan digital Al-Quran yang kita panggil digital Al-Quran tafsir dan perkata ni. Iaitu kita sekarang ni membahaskan dua lagi kalimah lain. Allazi khalaqakum. Untuk hari ni kita dah mulakan semalam. Allazi khalaqakum. So secara imbasan kepada pembinaan ayat ini, kita telah pun melihat sebenarnya allazi khalaqakum ni dia yang lebih baik ialah kita lihatnya dari segi binaan bersama dengan Rabbakum. Itu cara yang lebih mantap lah. Kerana dia mengaitkan kalimah Rabbakum tu kepada khalaqakum. Jadi kalau kita cuba terangkan konstruk ni, allazi ni adalah kita panggil dia isim mausul yang menghubungkan, peranan itu ialah menghubung kaitkan dua perkara lain. Kalau kita bantukan dengan arrow, kita ambil arrow kita ambil warna hijau lah.
Ya, so isim mausul allazi ini apakah fungsi dia? Dia mengaitkan Rabbakum. Ya, Rabbakum tu dia nak ceritakan tentang Rabbakum tu apakah ceritanya di dalam ayat ini. So Rabbakum ni akan menjadi, kita panggilkan dia silah. Ya, silah alaihi. alaihi Alaihi. alaihi Ya, ya silah alaihi maknanya yang diceritakan ke atasnya. Ya, yang diceritakan atasnya tu sebab ada selepas mausul tu ialah uh, khalaqakum tu ialah silahnya. So kita panggil kalimah khalaqakum tu kita panggil dia silah mausul. Silah tu ialah cerita lah, ya, cerita hubung kait dalam ayat tu, iaitu nak menghubung kaitkan Rabbakum tu apakah halnya, ya. Rabbakum tu dalam ayat ni ialah khalaqakum. Rabbakum tu telah melakukan sesuatu mausul, silah mausul ni dalam bentuk kata kerja, ya. Jadi allazi inilah yang menyusunnya, ya, menyusun menghubung kaitkan Rabbakum dengan cerita selepasnya, ya. So cerita selepasnya akan berakhir di mana? Sampai min qablikum. Jadi bermakna ayat silah tu yang sepenuhnya ialah khalaqakum wallazina min qablikum. Ya, so bila nanti kita habis tu kita akan terangkan khalaqakum wallazina min qablikum ni dipanggilkan jumlah silah, iaitu ayat silah, ya. Dan di ayat silah ni termasuk sekali allazina min qablikum, sebab ini adalah maktuf kepada kum ni, jadi dia kena masukkan sekali dalam konstruk, ya, ayat silah. So sementara ni kita habiskan ni dulu, iaitu kita nak menerangkan apa Rabbakum. Sebelum ni kita dah terangkan, tapi masa tu kita tidak menyebutnya sebagai silah alaihi sebab tidak ada konteks dengan allazi lagi. Masa tu kita hanya menerangkan Rabbakum sebagai maf'ulun bih, objek kepada bu'budu, ya. Itu saja. Tapi sekarang ni kita akan masukkan lagi sekali lagi Rabbakum tu yang berfungsi sebagai silah alaihi. So yang ni kita boleh simpan dia. Kalau nak simpan dalam mana dia? Dalam print screen. Okey. Dan kita padang kita bawa kepada leksi logos seperti biasa nak nyambung perbincangan kita, ya. So kita padamkan ni dulu. Okey. Dan kita pergi ke leksi logos. Okey. Tadi pun saya sempat kopikan kerja kita semalam yang kita simpan dalam download tu, ya, untuk menyambung, ya. So semalam kita telah mulakan penerangan rangkaian kalimah allazi khalaqakum. Jadi kita mulakan dengan allazi ni. Ya, allazi ni adalah isim mausul, iaitu kata nama penghubung kait yang ma'rifah. Semua kalimah isim mausul adalah ma'rifah, ya. Dan dia juga muzakkar mufrad, ya. Dan pada masa sama ada tambahan ciri-ciri kepada al-lazi ni, dia adalah kalimah yang jamik dan mabni, ya. Kalau nak sebut mabni dan jamik pun boleh, jamik dan mabni pun boleh, ya. Tidak ada masalah dari segi makna dan konteks. Dan dia adalah yang mansub. Kenapa mansub? Sebab dia juga cuba nak menerangkan kalimah sebelumnya, iaitu Rabbakum. Jadi kenapa mansub tu kita akan ceritakan nanti dalam Al-Qawaidah, ya. Masukkan dia dalam bahagian Qaidah. Dan sekarang kita nak menerangkan kalimah yang kedua tu, khalaqakum. Apa dia khalaqakum tu? So hari ni kita sambung dia. Khalaqakum tu kita boleh kata adalah adalah
sebut dia adalah gabungan dia ya, sebab dia khalaqah dengan kum tu. Jadi kita kena konstrukkan dia, banner dia dalam bentuk gabungan ya. Gabungan kita cari ga. Dalam ni tak ada lagi ga ya. Okey, tak ada ga, kita pergi ke Jawi Melayu ya. Letselogos Jawi. Jawi. Ambil ga di sini. Kalau nak ambil sekali, nak tulis apa, nak tulis terus pun tak apa. Gabungan. Doktor tu cup. Sorry. Backspace. Ga. Alah, dia pergi situ pula. Ini kena tahu tekniknya bila nak apa, nak masukkan huruf yang awal ni kadang-kadang dia tak masuk kat situ. Wa lepas tu nganon ya, gabungan. Jadi kopikan dia, bawa ke Lesser Arab tadi, masukkan sini adalah gabungan. Pertama sekali ialah khalaqa. Jadi kita masukkan khalaqa tu dan kita ceritakan apa dia khalaqa. Khalaqa tu ialah fa'il madhi ya. Dia mengambil macam mana kita tahu khalaqa tu madhi, tengok apa ni, bentuk dia tu ya. Bentuk dia ni, kalau kha ni ganti dengan fa, lam dengan ganti dengan ain, kha ganti dengan lam, dia jadi bentuk fa'ala. Ya, kalau fa'ala kita tengok template tu, fa'ala tu apa dia? Ya ni lah. Iaitu fi'il madhi maklum wazan 1A. Ya, kalau Jawi tu tak boleh masuk A, kita tulis wazan 1 je lah. Ya. Jadi kita sudah mengenal apa tu, khalaqa tu sebagai fi'il madhi. Kecilkan sikit. Fa, ain, lam. Madhi ialah mim, alif, dot, ya. Ya tidak bertitik. Fi'il madhi maklum. Ya, jangan lupa tulis maklum. Ya. Kalau tidak, fi'il madhi ada dua. Ada satu majhul dengan satu maklum. So, kena spesifikkan supaya kita tepat ya, mengenalnya. Maklum wazan 1. Wazan ialah waw, zainun, ambil satu Arab ni. Dia 1 ya. Kalau Rumi tu kita boleh tulis 1A. Ya. Tapi Arab ni tak ada A, jadi kita tulis 1 je lah. Okey, so gabungan khalaqa ialah fi'il madhi maklum wazan 1. Kalau kita nak masukkan dia dari status ya, dia bukannya i'rab. Sebab dia madhi, dia tak ada i'rab. Dia tak macam fi'il mudhari'. Mudhari' ada i'rab, ada marfu', ada mansub, ada majzum. Tapi madhi tak ada. So kita tulis dia mabni bil fathati. Mim, ba, nun dengan ya. Mabni bil fathati maknanya dia dalam keadaan berbaris atas. Itu maksudnya. Bil, ada hamzah wasal, lam yang sukun, fathati. Sebut tu kena sebut betul-betul ya. Jangan fathati pula. Ya, ta tu sukun kan. Kalau nanti sila baca fathati bunyinya ya. Fathah. Fathah. Asalnya ialah fathah, iaitu ta marbutah. Tetapi sebab dia bi, dia kena majrur, jadi fathati. Bil fathati. Maknanya mabni ni dia tidak berubah. Dia macam itulah keadaan dia dengan baris atas. Ya, yang ditandakan dengan qaf. Huruf air itu yang dimasukkan dia bil fathati. Tapi komponen khalaqa ni dia ada, jangan lupa ya, dia ada fa'il dia ni. Sebab kum ni bukan fa'il, kum ni ialah objek. Jadi fa'ilnya ada dalam khalaqa tu. Jadi kita masukkan sekali dengan mi'nga di sini. Ni mi'nga dengan non ada ni. Kopi dia bawa ke sini.
dengan fa'ilnya, ya, iaitu fa baris atas, ain lam dengan nya, nya, mananya, Nya. ni tak ada sininya ya. Tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada, kita ambil ke Melayu lah. Ambil nya sini. Copy balik ke sini. Kalau dah biasa tu senang je ya, tak ada susah. Hmm. Nah, fa'ilnya, okey. Fa'ilnya, lihat, khalaqa ni 3 huruf saja ya. Bermakna fa'ilnya ada tetapi tersembunyi, kita panggil. Ya, jangan kata tak ada fa'il ya, ada. Cuma dia tak dinyatakan. Tak, dia dalam keadaan tersembunyi, ada tapi tersembunyi. Ya. So, bila ada dan tersembunyi tu kita panggil dia mustatir. Min sim, sim tu sukun, tandakan sukun. Tatir ialah ta baris atas, lepas tu ta baris bawah, sekali lagi, lepas tu ra. Mustatirun. Itu kalau kita membariskan lah ya. Tapi kalimah Arab, selain pada Al-Quran tu tak payah baris. Supaya kita mahir kedua-duanya, tanpa baris dengan baris kita mahir ya. Jadi, mustatir, apakah fa'il yang mustatir tu? Ialah huwa. Ya. Kalau kita nak terus tulis huwa pun boleh. Ya. Ha depan, waw atas dengan alif. Dia tak ada alif ya. Huwa. Itulah fa'ilnya. Huwa tu ialah dia seorang lelaki. Ya. Dia seorang lelaki tu merujuk kepada siapa? Allah. Jadi mana dalam khalaqa kata kerja ialah Allah. Allah lah yang khalaqa tu. Khalaqa tu maksud mana dia apa? Mencipta. Madhi jadi telah mencipta. Jadi Allah telah mencipta. Itu maknanya khalaqa. Lepas tu barulah gabungkan kum tu ya. Huwa ni kalau nak terangkan panjang boleh. Kita boleh tanya itu mustati huwa tu apa dia? Isim dhamir dot min ya ra, ya. Semua huwa isim dhamir dia makrifah. Ya. Jadi boleh masukkan makrifah dia tu. Makrifah, kemudian dia adalah apa, isim dhamir makrifah, orang ketiga kita panggil dia ghaibun. Ghain, alif, ambil hamzah bertapak ya ni, lepas tu ba ya, ghaibun. Ibun, kalau nak lagi cantik, alif ni ambil kan alif yang ada mat panjang dia, dipanggilkan alif mamdudah yang ni ya. Sebab dia alif tu bertemu dengan hamzah tu, elok kita letakkan mat yang panjang tu lah. Jadi huwa adalah isim dhamir makrifah ghaibun, orang ketiga. Kemudian jantina dia lah muzakkar. Muzakkar kecil sangat, besarkan sikit. Kemudian bilangan dia ialah mufrad. Dan i'rabnya ya. Sebab dia tadi fa'ilnya. So fa'il i'rab mesti marfu. Ya, kita ambil yang. Yang tidak ada. So ambil yang marfu. Ya, semua fa'il kepada perbuatan di dalam ayat Al-Quran adalah marfu. Ya. Jadi khalaqa, komponen kata kerja ialah bil fathati. Fa'ilnya yang mustatir, dia tersembunyi tapi ada. Ya, dia adalah marfu'. Dia punya apa? I'rabnya ya. Kemudian tu barulah masukkan kum. Ya, so kum kita tambah iaitu dengan. Kopi bawa sini.
dengan dan kita bracketkan, masukkan kum pula nak menerangkan apakah kum ni. Kopi dia bawa dalam bracket. Okay, kalau nak besar sikit frame ni boleh kita besarkan, ya. Jadi dengan kum, apa dia kum tu, dan kita terangkan kum tu adalah maf'ulun bih. Dia adalah objek. Objek bahasa Arab ialah maf'ulun bih. Sukunkan fa tu, ain, waw, lun. Lam, ya. Maf'ulun bihi. Ba dengan ha. Arab cakap waqaf. Dia waqafkan jadilah maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. So, maf'ul bih adalah objek. Ya, kalau nak tuliskan dalam bracket Melayu pun boleh objek. Ya, macam ni je objek. Alif, waw, ba, jim, ya, qaf. Kelas Arab ini kelas ganti. Tak lain. So, bila dia objek, dia mesti mansub. Ya, so kita letakkan dia sekali. Yang maksud ada tulis dia, kita copy je. Okay, mempercepatkan proses penulisan kita lah. Yang mansub. Tetapi sebelum kita mencerita dia mansub tu, kita ceritakan ciri-ciri dia. Ya, mansub ni, yang rob ni biasa kita letak di hujung sekali penerangan, ya. Jadi sebelum dia tu, kita masukkan ciri dia. Kum ini anda kita tahu adalah apa? Isim dhamir juga. Ya. So, dia isim dhamir dot mim ya ra. Isim dhamir ada orang keberapa, ya? Ada orang pertama, kedua dan ketiga. Dia ni adalah orang kedua yang dipanggilkan mukhatabun. Iaitu mukhatab. Dia adalah isim dhamir mukhatab. Ya. Kemudian apa lagi? Jantina lah, ya. Jantina. Sama. Jantina dia. Kum, jantina muannas ke muzakkar? Muzakkar. Jamak muzakkar. Jamak. Muzakkar lah. Walaupun ada juga perempuan tapi dia panggil muzakkar. Apabila Ya, dalam muzakkar dua bermakna kalau Betul. ramai, muzakkar ni dia termasuk perempuan sekali. Satu golongan yang bercampur lelaki dan perempuan pun digunakan muzakkar juga, ya. So, kum sini dalam konteks ayat tu sebenarnya menunjukkan orang ramai itu bercampur, ya. Bila Allah kata u'budu rabbakum ataupun khalaqakum ni, Allah telah mencipta kamu semua tu bukan lelaki saja. Yang perempuan tu baru dia tak tahu siapa cipta. Allah jugalah yang mencipta, ya. Jadi muzakkar kemudian dia apa? Bilangan pula. Bilangan dia ialah yang jamak. Jim, mim, ain. Ya, jamak. Dan akhirnya kita masukkanlah i'rabnya yang mansub. Jadi kum tu ialah maf'ul bih, iaitu objek isim dhamir mukhatab muzakkar jamak yang mansub. Cuma satu lagi tertinggal. Apa dia? Sebab dia dicantumkan dengan khalaqa tu, kita panggil dia isim dhamir sebelum mukhatab tu kita cantumkan dia. Cantum dipanggil muttasil. Muttasil. Mim ta tasydidkan, lepas tu sad lam. Ya. So dia adalah maf'ul bih, isim dhamir muttasil mukhatab muzakkar, ya. Okey, yang bagusnya maf'ul bih ni kita apa? Kita masukkan selepas isim dhamir tu, ya. Yang lagi elok.
Kita potong balik. Kita ambil kum adalah isim dhamir, masukkan objek tadi, iaitu maf'ulun bih, objek yang muttasil. Mukhatab, kalau nak koma kan pun boleh. Ya, lepas tu muzakkar, kalau nak koma pun boleh. Jamak yang mansub. Okey. Okey. Kalau habis kita boleh tutup ayat tu, ya. Ayat penerangan kepada allazi khalaqakum. Allazi kita dah buat. Kemudian khalaqakum pun sudah buat. Itu dari segi apa? Jenis dan ciri-ciri, ya. Termasuk i'rab lah. Tetapi fungsi dia lain apa pula? Ya, kita kena terangkan yang khalaqakum tu, ya. Khalaqakum tu keseluruhan tu, ya. Dan kita masukkan, ya, kalimah khalaqakum ini setelah menerangkan apa, dia aspek fi'il madhi tu, kita terangkan fungsi dia khalaqakum tu dalam binaan ayat tu, ya. So kita ambil khalaqakum, copy bawa ke sini, letakkan parenthesis. Kalimah khalaqakum ini alif ya nun, juga yang jim waw ga. Mana ga sinilah. Berfungsi ataupun berperanan. Kalau kita tulis berfungsi, kita memerlukan nga. Jadi elok tuliskan berperanan lah. Doktor, Mana? ini tu tertinggal huruf ya, Doktor. Alif nun ya. Ya. Okay. Kadang-kadang keyboard ni ada juga masanya tak apa, tak keluar. Kita tekan tak keluar, ya. Bukan alif nun ya, alif ya nun ini, ya. Alif. Ini. Okey, dia berperanan. Okey, fa, mana fa ada tak? Fa titik 3 sini. Tak ada. Kita pergi sekejap lah. Ambil fa titik 3. Kopikan dia, bawa ke sini, masukkan ke sini. Yang ni pun sebenarnya penangan ni, dia fa titik 3 ni. Ini komponen itu sebenarnya pun fa titik 3. Sebab kalau tidak bunyi di F pula, komponen, ya. Okey. Berperanan, ra alif nun berperanan. Okey, berperanan sebagai sim ba alif ga. Yang ga sini ya, sebagai silah. Ya, sebab kita tadi dalam kontrak tu kita kata dia ada apa? Ada silah, ada isim mausul, ada silah alaihi, ya. So kita masukkan silah shad lam ta mabutah. Shad lam ta mabutah. Silah ialah cerita sambungan ataupun cerita hubung kait. Okey, ataupun kalau nak lebih kemas, kita masuk silah mausul. Shad waw lam. Ya, silah mausul. Ataupun kita boleh makrifahkan dia. Silah al-mausul. So, bila silah al-mausul, mesti ada silah alaihi. So, kita masukkan kepada, ya. Silah mausul ni ialah kepada apa? Kepada Rabbakum. Yang sebelum tu. Ra, bari atas, ba, tasydid bari atas, kaf, dhammah dengan mim sukun.
Jadi Rabbakum kepada Rabbakum, kita panggil Rabbakum tu ialah silah. Ataupun kita boleh apa ni, masukkan apa silah alaihi itu sebelum Rabbakum, ya. Silah ada kadang-kadang tekan tak keluar. Alaihi, ya hi, alaihi Rabbakum. Itu masuk ayat, ya. Jadi khalaqakum ni adalah silah dia, ya. Silah kepada allazina tadi, iaitu allazina yang menyusun dia, tapi dia silah kepada Rabbakum. So Rabbakum tu dipanggilkan silah alaihi, ya, Rabbakum. Al-Mausul tu ada wang apa tu? Eh? Al-Mausul tu ada wang. Mausul. Ya, tertinggal, ya. So, ada wow. Mausul. Silah al-mausul kepada silah alaihi. Ada ya, ini pun tertinggal dia, ya. Kena hati-hati. Apa yang silah masuk dengan silah alaihi ni, dia boleh berlaku tak kalau ada skan? Perkataan skan ke dia memang kena berturutan juga macam dengan apa idhafah? Dia tak perlu berturutan. Dia tak perlu berturutan. Kadang-kadang dia tak berturutan pun dia boleh berperanan sebagai silah alaihi, ya. Maknanya lepas silah alaihi itu ada 2-3 lagi perkataan-perkataan lain, kan. Lepas tu barulah ada mausulnya. Lepas tu ada silah mausul pun boleh juga. Okay. So cukup untuk hari ini, ya. Kita memenuhkan penerangan kepada penerangan rangkaian kalimah tu, ya. Allazi khalaqakum. Jadi yang pentingnya nanti kita akan lihat bila kita menerangkan kalimah seterusnya, nanti kita akan dapati kum ni maf'ulun bih, ya. Maf'ulun bih tadi dia akan menjadi maf'ulun bih yang pertama, ya. Jadi kita kalau nak masuk dalam penerangan ni boleh terang, iaitu kita panggil dia maf'ulun bih al-awwal. Yang pertama dalam bahasa Arab dia panggil al-awwal. Jadi dia adalah maf'ulun bih al-awwal, objek yang pertama, ya. Kalau ini objek pun kita boleh masukkan juga supaya dia jelas penerangan kita masukkan pertama. Mana dia fa? Dulu. Oh, ambil sekali. Itu ta alif mim lah pertama. Ta alif mim. Okey, serupanya bila kita sebut objek pertama tu, bermakna dalam ayat tu mesti ada objek yang lain, objek yang kedua. Objek kedua tu dalam rangkaian kalimah seterusnya lah, ya, iaitu wallazi namin qablikum tu. Itulah dia punya objek yang kedua nanti. Okey. Fi'il madhi ni kan, kalau yang dia ada pelaku dua atau menunjukkan jamak ni kan, maksudnya kita kena i'rab sama jugalah, maksudnya kita kena letak juga dia bil fathati mabni tu, Kenalah. Dia tetap mabni fathati, sama ada fa'il seorang ke, 2 orang ke, 3 orang ke, dia tetap sebab dia berasingan, ya. Itu bahagian kata kerja bil fathati tu. Tapi fa'il dia tu ada i'rab dia tersendiri, iaitu marfu'. Kalau 2 orang pun marfu', kalau ramai pun marfu', kalau mufrad pun marfu'. Cuma kalau macam kalau yang musanna dengan jamak ni, kita nak kena terangkan
kalau lebih sikit lah kan doktor sebab apa, kalau macam dengan yang huwa, dhamir huwa ni memanglah kita nampak dia bil fathati tu kan. Kalau macam dengan yang huma pun kita nampak, cuma yang jamak tu kan, yang jamak dengan hunna tu kan dia akhir tu dia ambil sukun baru dia ada na kan. Macam dengan khalaqna. Jadi kita tak berapa nampak dia punya bil fathati tu kan, sebab dia ada sukun sebelum tu, sebab na tu dia punya fa'il kan. Betul. Itu ada kaedah lain. Bila dia menyambung fa'il, ada yang kena sukunkan. Yang sebab fa'il tu fa'il apa? Fa'il muttasil. Dia bergabung. Sedangkan ni fa'il mustatir, dia tak bergabung, dia tak perlu sukun. Kalau na ataupun apa yang lagi, ta ke tu ke, dia kena sukun. Kena sukun. Kalau jamak Jadi pun kita nak kena jamak jelaskan dia punya perkataan asal lah masa kita buat penerangan kan. kita boleh buat dalam beberapa kaedah. Enggak. Dalam penerangan kita cuma menerangkan jenisnya, tetapi kenapa dia tak ada baris atas, contohnya kenapa sukun, itu masuk bahagian kaedah. Kita ada menerangan ni, kita ada bahagian al-qawaidah tu, ya, menerangkan semua kaedah-kaedah yang digunakan untuk membentuk cerita penerangan tu, kita masuk dalam kaedah, ya. Okey, cukup untuk hari ini. Sadaqallahul azim. Kita akan sambung besok dengan yang nombor 4. Nombor 4 apa dia? Terjemahan. Kita dah terangkan komponen dia, dah tahu ya apakah komponen-komponen sebelum dia membina kalimah tu. Kita dah tahu penerangan dia. Kemudian kita dah boleh menterjemahkan dia. Kalau kita dah boleh menterjemah tu, bermakna kita dah betul-betul kenal lah. Dulu kita tak kenal, kita baca terjemahan. Ya, maknanya terjemahan tu, kalau kita baca terjemahan, kita tak buat penerangan tu, makna kita belum kenal lagi. Walaupun kita hafal makna. Ya, hafal makna bukannya kenal. Hafal makna, kenal maknanya ada berapa? Ada 8 aspek yang kita kena mahirkan dia dengan menerangkan sekali, dengan menulisnya sekali. Itu dinamakan mengenal. Kalau kita hafal makna tu, hafal makna saja, ya, belum lagi kenal. Tapi apabila kita boleh menterjemah dan memberi makna, itu barulah betul-betul mengenal, ya. InsyaAllah. So yang ni kita boleh simpan dia dalam print screen, dan kita juga boleh besok kita tak payah guna lagi sebab kita nak masuk bahagian keempat. Jadi kita buka saja, buka frame baru saja. Mungkin yang ni saja kita nak kita nak type dia balik saja, ya. Itu saja. Lepas tu kita akan mulakan dengan terjemahan, dan kita boleh buat kaedah dia sekali besok. 1, 2, 3, 4 terjemahan. Ni pembentukan kalimah, ya. Silap. Nombor 4 ialah pembentukan kalimah. Nombor 5 terjemahan. Nombor 6 kaedah. Doktor, Ya. tanya sikit. Mana tahu kita selepas ni ada makhluk lebih yang kedua, sebab dia dah ayat ni dah habis. Apakah dia punya tips untuk tahu bahawa ada satu lagi makhluk lebih? Habis lagi ayat ni, baru separuh jalan. Dia ada lagi, ya, selepas tu apa? Wallazina min qablikum. Ada wa atifah selepas tu. Allazi khalaqakum, lepas tu wallazina min qablikum. Jadi dan orang-orang yang sebelum kamu. Jadi maknanya Allah nak kata dialah yang mencipta kamu, bukan kamu saja. Dan orang-orang sebelum kamu. Jadi allazina min qablikum tu dipanggil maf'ulun bih as-sani. Yang kedua. Jadi Sebab mana Allah bukan cipta yang kamu. Ada perkataan yang memang perlu dua maf'ul bih, macam ja'ala kan. Ya. Jadi, ya. Okey. Macam itu ayat lain ada. Ja'ala lakum.
Tu ayat apa? Ya, faham. Allazi ja'alakumul arda Firasyan wassama. firasyan wassama. Ya, itu banyak maf'ul bih dah. Dengan apa? Buminya, lepas tu langitnya. Ya. Atau al-arda tu maf'ul bih al-awwal, as-samawati itu ialah apa? Maf'ul bih yang kedua. Faham. Saya silap mengingatkan khalaqah tu jadikan perlu ada dua. Konstruk dipanggil ya, binaan ayat tu. Binaan ayat tu dia ada maf'ul bih, kadang-kadang maf'ul bih pertama satu saja ya. Kalau kadang-kadang ada dua, kadang lebih pada dua pun ada. Okey, terima kasih. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor.